Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Karim Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaulamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati pengerusi surau An-Nur, seterusnya ahli jawatan kuasa surau, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita hadir bersama-sama pada waktu yang berbahagia ini. Masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kalau terdapat salah dan silap dalam penyampaian ilmu pengetahuan kepada tuan-tuan melalui tafsir Al-Quranul Karim, yang mana pada pagi ini kita akan sambung pelajaran dalam dalam surah, surah Taha, surah yang baru, dimulai dengan pendahuluan, surah Taha, yang mana surah Taha ini bilangan ayatnya ada 135 ayat. Semua ayat diturunkan di Makkahul Mukarramah kecuali ayat 130 dan ayat 131, bermula dengan fasbir ala ma yaqulun, yang mana ianya diturunkan di Madinatul Munawwarah. Jadi ini merujuk kepada kitab Ulumul Quran, menyebutkan tentang ayat mana turun di Mekah, yang mana turun di Madinah, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan tafsiran Al-Quranul Karim seperti ayat-ayat yang berkaitan dengan janji baik, janji jahat, wa'ad, wa'id, syurga, neraka dan sebagainya. Itu merujuk kepada kitab Ulumul Quran. Kalau hadis merujuk kepada Mastalahul Hadis, kalau tafsir Al-Quran merujuk kepada Ulumul Quran. Yang mana surah Taha ini diturunkan sesudah turunnya surah Maryam. Maknanya lepas surah Maryam turun surah Taha. Kita telah melalui surah Maryam pada pelajaran yang lalu, dan mempunyai hubungan yang begitu rapat dengan surah Maryam, yang kita telah pelajari pada hari-hari ataupun pada bulan yang lalu. Dalam surah Maryam ada disebutkan tentang kisah para nabi dan para rasul, dan setengahnya diterangkan agak panjang. Umpamanya seperti kisah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihimussalam. Begitu juga disebut kisah setengah para nabi yang lain dengan begitu ringkas. Dalam suatu Maryam sana, umpamanya kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa diceritakan secara ringkas. Tetapi kisah Nabi Musa dalam suatu Taha ini diceritakan agak panjang. Tujuannya tak lain tak bukan untuk melanjutkan penerangan yang sebelumnya. Dan begitu pula tentang kisah Nabi Adam. Di sini ceritakan dengan agak luas. Dalam surah Taha diceritakan dengan agak luas. Sedangkan di dalam surah Maryam hanya Nabi Adam itu namanya saja disebut, tetapi kisahnya tidak disebut. Jadi ada kesenambungan
antara surah Maryam dengan surah Taha. Adapun permulaan, muqaddimah, permulaan bagi surah Taha ini ada diterangkan mengenai perkara yang ada kaitannya dengan yang diterangkan pada akhir surah Maryam. Jadi walaupun ada di kalangan kita tidak menyertai pada ayat akhir surah Maryam, masih belum terlambat untuk bersama-sama berkongsi ilmu di awal surah Taha, kerana ada pun permulaan surah ini diterangkan mengenai perkara yang ada kaitannya dengan perkara yang diterangkan dalam akhir surah Maryam, di mana pada mulanya disebutkan bahawa Quran itu adalah dimudahkan membacanya dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas, dengan terang. Dalam surah Yusuf pun disebut begitu juga, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di dalam bahasa Arab, semoga kamu menjadi insan yang mempunyai akal fikiran, la'allakum ta'qilun, supaya berakal, matang, ideal, bijak, cemerlang dalam pemikiran. Jadi Quran ini mematangkan pemikiran, agar menjadi berita gembira kepada orang-orang yang bertakwa, orang yang menjunjung titah perintah Allah SWT, atau orang yang beriman, dan menjadi berita ancaman yang menggerunkan dan menakutkan kepada orang yang degil, keras hati. Maka ayat-ayat yang disebut pada permulaan surah Taha ini jelas menunjukkan erti kata yang tersebut. Dalam pada itu perlu diingatkan bahawa surah Taha ini sebenarnya telah diturunkan sebelum Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam agama Islam. Malahan di dalam sejarah ada disebutkan bahawa dengan berkat ziyadatul khair, bertambah kebajikan, bertambah kebaikan, bertambah berkat, membaca surah Taha inilah, maka hati Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang keras itu tiba-tiba berubah menjadi lembut dan terbuka hatinya untuk memeluk agama Islam dengan serta-merta. Tak ada bertangguh-tangguh lagi. Lalu Allah berfirman, seperti biasa saya bacakan dahulu firman Allah SWT dalam surah Taha. Semoga Allah memberi keberkatan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas thara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Wa hal ataka hadithu Musa إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا
la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, Taha. Jadi perkataan Taha itu Allah sajalah yang maha mengetahui maksudnya, ya. Ini tak dapat ditafsirkan oleh para ulama, diserahkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tiadalah kami, yakni Allah SWT, menurunkan kepada kamu ya Muhammad Al-Quran ini supaya engkau, ya, ditimpa kecelakaan ataupun menyusahkan engkau wahai Muhammad, ya, illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang mencipta bumi dan beberapa lapisan langit yang tinggi, ya. Jadi Allah yang mengetahui maksud perkataan Toha itu, ya. Begitulah para ulama menyebutkan sebagai pendapat yang paling tepat, ya, mengenai huruf potong, huruf hijaiyah tadi, iaitu Toha, yang terdapat pada permulaan surah. Ya, hal ini telah terdahulu sebutannya berulang kali pada surah-surah yang lain. Tujuan huruf potong ini diletakkan pada permulaan surah supaya diambil perhatian, iaitu intibah, ya, perjagaan, ataupun supaya kita ambil perhatian oleh si pembaca Al-Quran tentang pentingnya perkara yang akan diperkatakan nanti, ya, supaya diambil perhatian. Ada pendapat mengatakan Toha itu ialah salah satu nama, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diletakkan di sini sebagai menyeru ya Muhammad. Jadi Toha itu maknanya ya Muhammad. Ada setengah ulama mentafsirkan begitu, ya. Dan ada pula pendapat ulama mengatakan Toha itu mengandungi suruhan, ya, yang asalnya daripada lafaz Taha, yakni Taha artinya tampakkanlah, ya, kedua belah, ya, maknanya tapakkanlah, ya, kedua belah kakimu di atas bumi, ya. Maknanya tak payah angkat sebelah, maknanya dua-dua belah letak atas permukaan bumi macam itu, ya. Maknanya tapakkanlah kedua belah kakimu di atas bumi. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad supaya menapakkan kaki, mana letak dua tapak kaki itu pada permukaan bumi. Hal ini berbangkit disebabkan ketika Nabi Muhammad SAW mengerjakan sembahyang malam terlalu lama, baginda berdiri hampir mengambil masa sepanjang malam. Kerana sembahyang malam bagi Nabi Muhammad wajib, bagi kita sunat, ya. Pasal itu arahan, ya, khususiah, ketentuan bagi Nabi. Sehingga penatnya dia berdiri, lalu diangkatnya sebelah kakinya untuk merehatkan kakinya itu. Jadi perbuatan ini telah ditegur oleh Allah dengan menyuruh supaya menapakkan kedua belah kakinya di atas permukaan bumi. Jangan sampai menyusahkan diri dan berpenat-penat. Jadi, ya, itu setengah pandangan ulama mengatakan Taha itu menapakkan kaki, ya. Al-Kalbi meriwayatkan ada kala turun wahyu di Mekah ke atas Nabi SAW, bagi dia pun bersungguh-sungguh mendirikan sembahyang malam. Ada riwayat mengatakan Nabi ini apabila disuruh, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jadi apabila turun ayat surah Al-Muzammil itu, maka Nabi SAW bersungguh-sungguh mendirikan sembahyang malam terlalu lama sampai larut malam, hingga turunlah ayat ini, ayat surah Taha ini, yang memerintahkan jangan menyusahkan dirinya untuk mengerjakan sembahyang sampai larut malam, malahan juga disuruh tidur. Jadi dengan turun ayat ini, ya, dengan turunnya ayat ini,
maka terbatallah kewajipan sembahyang malam itu. Lalu baginda membahagikan sebahagian malam dipergunakan untuk sembahyang dan sebahagian yang lain dipergunakan untuk tidur. Itu ada riwayat mengatakan begitu, ya. Dan Al-Muqatil, seorang mufassir Al-Quran pula, telah meriwayatkan bahawa Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, begitu juga Mut'im bin Adi, begitu juga Nadar bin Haris, ya, kesemuanya ini adalah orang kafir yang memusuhi Nabi. Mereka ini telah berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau telah, ya, menimbulkan kecelakaan, yakni menyusahkan diri kamu sendiri lantaran meninggalkan agama nenek moyang kamu. Ini hujah mereka, ya. Maka apakah yang dijawab oleh Nabi? Maka dijawab oleh baginda SAW, bahkan aku diutus membawa rahmat ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian apa mereka kata lagi? Ujian mereka pula, sebaliknya engkau telah celaka menyusahkan diri kamu sendiri. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai membalas kata-kata mereka dan memaklumkan kepada Nabi SAW bahawa agama Islam adalah merupakan suatu jalan untuk mencapai segala kejayaan dan menjadi sebab untuk memperolehi segala kebahagiaan, ya, as-sa'adah, yakni fi darain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan apa yang terdapat pada orang musyrikin adalah kecelakaan belaka, ditimpa kecelakaan ke atas mereka, ya. Baik, itu Allah berfirman lagi, wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tiada kami, yakni Allah, turunkan kepada kamu Al-Quranul Karim supaya engkau ditimpa kecelakaan, yakni menyusahkan engkau ya Muhammad. Jadi Quran yang ada pada tangan kita semua adalah merupakan anugerah dan pemberian serta mukjizat yang kekal abadi sehingga hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW, yakni kepada engkau ya Muhammad, bukanlah merupakan bebanan yang akan menyusahkan engkau. Sebaliknya, Quran tadi kami turunkan supaya engkau sampaikan dan menjadi peringatan kepada manusia. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dibacakan kepada mereka, yatlu alaihim, ayati, akan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, serta dikilaukan akan jiwa-jiwa mereka itu, ya yuzakkihim, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan diajarkan kepada mereka itu Al-Quran dan hadis, ya. Kata-kata hikmat ataupun daripada Nabi SAW. Sebaliknya Al-Quran kami turunkan supaya engkau sampaikan dan menjadi peringatan kepada manusia, yang mana engkau telah melakukannya, dan engkau tidak bertanggungjawab sekiranya mereka tidak percaya kepada Quran tersebut. Setelah diterangkan, setelah disampaikan, kalau mereka masih lagi tidak mau menerima Al-Quran, itu bukan lagi tanggungjawab atas engkau ya Muhammad. Kalau gitu apa bandingan ayat ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa tadi dengan ayat yang lain? Ini ada dalam suratul Kahfi, ayat 6 suratul Kahfi. Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Sadaqallahul azim. Dan boleh jadi engkau ya Muhammad hendak membunuh diri kerana kesedihan, ya, sepeninggalan mereka kalau mereka tidak percaya pada Quran. Jadi Nabi sendiri merasai duka cita yang amat sangat
apabila Quran tidak diterima oleh kaumnya sendiri di Makkahul Mukarramah pada masa itu. Jadi Al-Quran ini kami turunkan kepada kamu supaya dengannya engkau memberi peringatan kepada sesiapa yang percaya dan akan menjadi orang baik, maka terpulanglah kebaikannya kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang tidak percaya, janganlah engkau berduka cita, ya wahai Muhammad, di atas kekufuran, kedurhakaan, keengkaran mereka. Tak lain engkau hanyalah menyampaikan dan tidak boleh memaksanya. Wa ma alaina illal balagh, dan tidak ada kewajipan ke atas kami melainkan hanya menyampaikan, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, ya, ayat ini juga merupakan hiburan, ya, kegembiraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda itu telah bersusah payah menghadapi segala kesukaran dan kepayahan, dan menyarankan supaya baginda jangan bersedih. Ya, ayat ini menyarankan supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan bersedih dan menyusahkan dirinya sendiri di atas keengkaran kaumnya terhadap Al-Quran. Illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan Al-Quran itu untuk menjadi peringatan bagi orang yang takut. Jadi dengan turunnya Al-Quran adalah menjadi peringatan kepada orang yang takut Allah. Peringatan kepada orang yang takut kepada Allah. Dan orang itu pula hatinya akan menjadi lembut serta mempunyai persiapan dan persediaan yang baik. Hati itu akan bersedia untuk menerima Al-Quran dan bersedia menghadapi, ya, bacaan-bacaan Al-Quran serta terjemahannya. Adalah Nabi SAW itu telah pun menasihati mereka dengan membacakan Al-Quran dan menerangkan pengajaran yang ada di dalam Al-Quran, kerana Al-Quran itu mengandungi maslahah kebaikan, ya. Maslahah makna kebaikan dan kepentingan hidup bagi mereka di dunia dan akhirat juga. Maka hanya orang yang takutkan Allah SWT itulah yang akan mendapat faedah dengan turunnya Al-Quran. Sedangkan orang yang tidak takutkan kepada Allah Ta'ala, maknanya mereka tak ada gerun dan takut kepada Allah, tidak akan mendapat apa-apa faedah pun daripada Al-Quranul Karim itu sendiri, ya. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran yang diturunkan kepada Tuhan, yang diturunkan daripada Allah SWT ini, yang menciptakan bumi dan beberapa lapisan langit yang tinggi. Jadi yang menurunkan Al-Quran ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Tuhan yang mempunyai seluruh kawasan alam, baik yang di bawah maupun yang di atas, dan tidak ada sesiapa yang mempunyai kebesaran dan tidak ada sesiapa yang mempunyai kekuasaan yang sedemikian melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk menegaskan kepada kita bagaimana kita memuliakan dan mengagungkan kedudukan kalamullah ini, ya, iaitu Al-Quranul Karim, ya. Seterusnya Allah berfirman pada ayat yang kelima dalam surah Taha ini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini kali keberapa saya pun tak ingat, ya, kita jumpa dengan ayat yang mutasyabihat, ayat yang kesamaran, ya. Tuhan yang Maha Pengasih, ya, di atas singgasana dia bersemayam lagi berkuasa. Jadi setelah Allah menyebutkan arah dan kawasan yang dikuasainya dari alam yang di sebelah bawah dan dari alam yang berada di sebelah atas, maka disebutnya pula di sini bahawa di atas arash ataupun di atas singgasana itulah Allah bersemayam, yakni dari sana Allah menjalankan pemerintahan dan pentadbirannya
sebagai pihak yang berkuasa. Ya, masalah yang timbul pada hari ini perbahasan tentang Allah duduk atas arash ni, ya, kerana arash itu makhluk, Allah bukan makhluk. Jadi kalau arash itu tidak wujud lagi, belum dicipta oleh Allah, jadi Allah duduk kat mana? Itu yang dibahas oleh setengah-setengah orang, ya. Jadi sebenarnya itu tak payah dibahas, ya. Itu hak kebesaran dan kemuliaan Allah SWT yang layak bagi Allah Ta'ala, yang tidak menyerupai makhluk. Kita kalau tak ada rumah, nak duduk kat mana? Orang tanya, Mat, kau duduk kat mana? Aku duduk rumah sewa. Rumah sewa? Dah berapa lama rumah sewa juga? Tanya pula orang ni pula, kau duduk kat mana? Aku dah ada rumah sendiri, dah beli dah. Eloklah tu, pula dah. Seorang lagi tanya, kau duduk kat mana? Ya, aku duduk bawah jambatan aja. Bawah jambatan? Dah terkejut pula. Jadi ini, ya, duduk di satu tempat yang layak bagi Allah Ta'ala, itu adalah hak Allah SWT yang tak payah dipertikaikan, ya. Itu menjadikan Allah maha sempurna. Kita kalau tak ada rumah tak sempurna, ya. Jadi sifat berada di atas arash itu sifat yang layak bagi Allah Ta'ala, yang tidak menyerupai makhluk. Jadi kesimpulannya, satu sifat yang Allah bersifat dengannya menjadikan Allah Ta'ala itu sempurna, layak, maka dia lebih berhak bersifat dengannya, ya. Macam itu. Apa saja tuan-tuan, ya, sifat-sifat mutasyabihat seperti tangan. Kita jumpa Allah bertangan, ya. Kita sendiri pun kalau tak bertangan pun cacat, betul tak? Kita makhluk ni. Jadi tangan yang layak bagi Allah Ta'ala, yang tidak menyerupai makhluk. Cakap macam itu aja dah cukup dah untuk mensabitkan, ya. Jangan kita nafikan Allah Ta'ala tak bertangan, ya. Kita nafikan. Dia dalam akidah ni, apa yang disabitkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul, maka kita kena sabitkan. Kalau Allah nafikan, kita kena nafikan. Ma asbatallah, ma asbatar Rasul, ma nafallah, ma nafar Rasul. Apa yang Allah sabitkan, kita sabitkan. Kalau Allah nafikan, kita nafikan. Macam lam yalid wa lam yulad, Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Takkan kita nak sabitkan Allah Ta'ala itu beranak? Jadi syirik lah. Sebab itu kita ikut macam mana ma qala Allah, ma qala Rasul, apa yang Allah kata, apa yang Rasul kata, ya. Senang. Itu sikit sebanyaknya saya sampaikan tentang pahaman akidah kita ahli sunnah wal jamaah, ya. Tak ada mengelirukan, senang faham, ya. Kalau Imam Malik lagi senang. Imam Malik kata al-istiwa'u ma'lumun, duduk atas arash itu bagi Allah Ta'ala itu telah diketahui melalui Quran dan hadis. Al-istiwa'u ma'lumun wa kayfiyatuhu majhul, bagaimana macam mana tidak dapat diketahui. Wa su'alu bid'ah, bertanya macam mana bagaimana hukumnya bid'ah, tak payah tanya. Madarul aqli muhaddadun fi qadiyatil aqaidiyah, medan pemikiran kita begitu terhad dalam soal yang berkaitan dengan akidah, pasal kita serahkan kepada Allah dan Rasul, ya. Allah sajalah yang Maha mengetahui. Jadi tuan-tuan di sini, pernyataan ini tidak bererti bahawa Allah berhajat kepada tempat. Jangan bila kita kata sebut Allah duduk atas arash, seolah-olah Allah berhajat kepada, ya, singgasana itu sendiri ataupun arash itu sendiri, ya. Jadi pernyataan ini tidak bererti bahawa Allah berhajat kepada tempat. Bahkan tidak mustahak yang demikian itu bagi Allah. Kita kalau tak bertempat, alamatlah, ya, berembun berhujan lah kat luar, tak berumah, ya. Jadi, ya, kita ni sifat kita kekurangan, ya. Allah Ta'ala sifatnya kesempurnaan, ya. Jadi Allah SWT hanya menggambarkan arash itu sebagai pusat pemerintahannya, gambaran, ya, surah, taswir ataupun gambaran. Hal ini telah terdahulu sebutannya pada ayat 54 suratul A'raf. Jadi pakar tafsir ni dia pandai buat pendekatan mana-mana ayat yang ada pada surah yang lain, ya. Jadi ini kelebihan mufassir lah, ya, atau pakar tafsir.
Hal ini telah terdahulu sebutannya pada ayat 54 surah Al-A'raf, di mana diterangkan bahawa Arash itu ialah suatu tempat mulia yang layak, yang sesuai, yang layak bagi Allah SWT dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam perbahasan ini dia tidak sedikit menafikan kononnya Allah Ta'ala tak duduk atas Arash. Jadi dia sabitkan saja. Tapi dia tak kata Allah berhajat kepada makhluk. Pasal selain Allah semua makhluk. Hatta wala Nur Muhammad pun makhluk. Hatta Arash pun makhluk. Syurga neraka pun makhluk. Alam barzah, alam malakut, alam jabarut pun semua makhluk. Ma khalallahu batilu, selain Allah semuanya makhluk. Kemudian Allah berfirman pada ayat 6. Ini penting pasal apa? Sifat mutasyabihat, sifat kesamaran ni banyak. Kadang-kadang Allah bertangan, Allah berwajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal abadi ialah wajah Allah. Maknanya kalau kita terjemah wajah tu muka. Yang kekal abadi ialah muka Allah. Kalau kita terjemah biasa. Tapi yang sebenarnya itu yang layak bagi Allah Ta'ala. Walaupun maknanya pendek kata, kita kena sabitkan, kena kukuhkan dalam akidah kita bahawa apa yang Allah kata, apa yang Allah dan Rasul perkatakan. Mungkin orang tanya pada kita, Allah duduk di mana? Duduk di Arash. Kemudian bagaimana? Kita pun jawablah semacam mana yang Allah sifatkan zatnya di dalam Al-Quran. Itu yang dijawab oleh imam-imam dahulu, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Jawapannya lebih kurang sama aja. Pasal apa? Kalau akidah ini dia berdasarkan kepada pemikiran manusia, sudah lama dah kita menjadi sesat. Pasal pemikiran manusia tidak boleh boleh berpegang kepada 100%, maknanya kekuatan pemikiran tak ada. Maknanya pemikiran kita terhad dalam soal-soal yang berkaitan dengan akidah. Lalu Allah berfirman lagi dalam ayat ke-6 dalam suratul Taha ini, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Mana Allah mempunyai apa yang ada di langit. Maknanya apa yang ada di langit dan di bumi ni semua milik Allah. Kita hanya menompang saja di atas nikmat yang Allah berikan. Kita lahir ke dunia, semuanya telah tercipta, bukit, bukau, gunung, ganang, lautan, daratan, untuk menerima kehadiran kita ke muka bumi ini, untuk kita beribadat dan untuk kita memakmurkan alam maya ini. Jangan kita menimbulkan huru-hara ataupun kerosakan di alam maya ini. Itu tuntutan ataupun kepentingan manusia dilahirkan ke dunia. Kalau orang tanya apa pentingnya manusia dilahirkan ke dunia, maka jawapannya tak lain tak bukan untuk beribadat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, untuk memakmurkan alam maya ini. Sebab itu kita diharamkan berpecah belah, diharamkan kita zalim menzalimi, kutuk mengutuk, cela mencela ataupun berpecah belah, bunuh membunuh, dilarang oleh Allah SWT. Bagaimana firman Allah Taala dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman itu ke atas diriku sendiri. Sebab itu Allah Taala tak ada melakukan kezaliman kepada hamba. Sebaliknya hamba yang menzalimi diri mereka sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ada doa-doa yang berkaitan dengan kezaliman terhadap diri sendiri, ni elok dibaca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini elok baca sambil memandu, sambil apa, sambil kita bekerja, baca sambil-sambil tu,
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Macam itu, ya. Kita mengaku kita melakukan kezaliman, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada diri kita sendiri. Jadi kekuasaan Allah di dalam mentadbir alam ini meliputi apa yang ada di langit, iaitu mengatur perjalanan cakrawala. Ini tuan-tuan baca dalam Yasin. La syamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Itu ayat astronomi nama dia. Ayat cakrawala, ya. Nah, iaitu mengatur perjalanan cakrawala dan mengatur perjalanan penduduk yang ada di atas bumi, begitu juga yang ada di antara langit dan bumi seperti angin, seperti awan, seperti hujan dan sebagainya. Allah jugalah yang memiliki apa yang tersembunyi di dalam perut bumi. Dalam perut bumi itu Allah memiliki, ya, daripada benda-benda galian, ya, emas, perak, suasa dan sebagainya. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan tak usahlah engkau keraskan bacaan, sesungguhnya dia mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi, ya. Nah, ini dalam ayat ke-7 surah Taha ini Allah berfirman, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan tak usahlah engkau wahai Muhammad nak keraskan bacaan, ya. Sesungguhnya dia mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi. Di sini Allah SWT mengingatkan Rasulullah SAW pada masa berdoa atau berzikir janganlah mengeraskan bacaan, kerana Allah mendengar dan tidak berhajat supaya orang mesti mengeraskan atau menyaringkan bacaannya semasa berdoa. Meskipun mengeraskan bacaan itu ada faedah dan ada gunanya. Contoh, ya, katakan Imam Ghazali, dia kata ketika kamu berzikir itu hendaklah kamu mengeraskan suara kamu, berzikir macam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kerana dengan mengeraskan suara itu menyebabkan hati yang keras menjadi lembut, ya. Kerana apabila kita nak memecahkan batu yang keras, maka perlu kepada hentakan yang kuat, betul tak? Bila kita hantar kuat-kuat baru pecah batu tu. Jadi ini falsafah, ya. Ini falsafah lah, falsafah Imam Ghazali, ya. Dalam pada itu asalnya tidak semestinya dengan suara yang kuat, tak semestinya, ya. Itu asal apa ni, ya, asal hukum lah, senang ceritanya. Tak semestinya baca seperti kuat, suara yang kuat, ya. Jadi syarak memang ada menyuruh mengeraskan bacaan apabila diperlukan. Umpamanya dengan mengeraskan bacaan, maka hati orang itu menjadi tetap tidak akan mengingat yang lain, ya, macam imam baca kuat-kuat supaya orang tumpu pendengaran kepada bacaan imam. Jadi orang tak ada melelong pemikiran lain, ya. Tak ada ingat pasar, tak ada ingat rumah, tak ada ingat rumah tangga, sawah ladang, emas perak, tak ada. Jadi itu yang dibaca kuat tu. Walaupun ada dalam syarak begitu disuruh, malahan dengan sebab mengeraskan bacaan dapatlah menumpukan hatinya semata-mata kepada apa yang dibacanya. Bila baca kuat-kuat, hati dapat menumpukan apa yang dibaca. Itu. Dan apa yang diingatnya. Bila baca kuat-kuat barulah dapat diingat. Serta menolak perkara-perkara yang boleh melalaikan dari mengingat apa yang dibacanya itu. Itu kelebihan baca kuat, ya. Ada baca kuat pun tidak, perlahan apa ni baca kuat pun tidak, ya. Ada yang baca kuat, ada yang baca tak kuat, tapi ada yang baca lambat pun ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, lambatnya, kan.
Kan lambat tu. Wal fajri lambat. Tambah pula hari Jumaat baru orang nak balik, nak kerja. Ada yang lambat. Jadi maknanya serta menolak perkara yang boleh melalaikan dari mengingat apa yang dibacanya itu, dan juga menolak segala was-was. Kalau baca Quran dengan kuat tadi boleh menghilangkan was-was, keraguan, ya, atau gangguan syaitan yang mengganggunya. Itu dia. Jadi tuan tak boleh marah kalau orang baca kuat. Ya. Kalau tak nak baca kuat, tak payah mikrofon. Perlahanlah. Ya. Tak payah pembesar suara. Tapi ada orang memang dia suka baca kuat, sebab dengan baca kuat tu dia jadi apalah, jadi khusyuk kadang-kadang, ya. Ada macam itu, tak nafikan. Lantaran itulah dalam segi pendidikan, anak-anak digesa mengeraskan suaranya waktu membaca supaya dapat menguasai pelajarannya. Itu dia. Pendek kata, kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab lah katakan, kalau tuan-tuan tak baca kuat-kuat, sampai bila-bila tak dapat menguasai bahasa Arab. Betul. Dia kena baca kuat-kuat. Itu namanya subjek mutala'ah. Ya, mutala'ah ni dia macam teks, bacaan teks. Macam itu. Dia kena baca kuat-kuat. Kalau saya duduk di depan guru saya, dia suruh baca dulu satu muka surat. Ya. Kalau interview pun ada kadang-kadang dia suruh baca kuat-kuat. Dia nak dengar kita baca betul ke tidak. Dari segi nahu, grammar dia, atas bawah. Ni bahasa Arab memang macam itu. Pendek kata kena baca kuat-kuat. Kanak-kanak kena baca kuat-kuat dan dapat pula nanti menyebutnya dengan lancar. Tak boleh baca pelan-pelan. Ya. Kalau baca pelan-pelan, lama-lama tersengguk. Ya. Tengok aja pun tak jadi. Ya. Tak jadi. Dia kena baca terang-terang, jelas-jelas. Makhrajal hurufnya, sebutannya. Kena. Lagi satu, nak mengajar supaya kanak-kanak tu berani tampil ke depan dengan suara yang jelas, terang. Itu yang diadakan amali muslim tu. Ya. Amali muslim. Ya. Dalam satu kelas saya, satu ketika dia kata, nak tahu pelajar-pelajar ni boleh baca ke tidak. Ustaz saya namanya Ustaz Siddiq, dia kata, siapa boleh baca doa bangun daripada rokok? Satu kelas tu ada 30 orang. Dia tunjuk seorang-seorang baca. Kemudian seorang membacalah, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Sampai kat saya pula, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ar wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'. Panjang pula baca. Terus ambil saya masuk pertandingan Quran peringkat mukim. Itulah kelebihannya. Baru dapat dinilai. Peringkat mukim, peringkat daerah, peringkat negeri. Itu yang mula tampil ke depan baca Quran dalam tilawah, ya. Sampailah marhaban dan sebagainya, ya. Itu salah satu penampilan kanak-kanak, ya. Dia kena baca kuat-kuat. Tak boleh baca perlahan. Suara perlahan atau suara nyaring dalam berdoa atau berzikir bagi Allah sama sahaja, tidak ada kelebihannya di antara satu dengan yang lain, kecuali yang dapat menumpukan hati bulat-bulat kepada apa yang dibaca, maka itulah yang lebih utama. Nampak? Jelas, ya? Kadang-kadang orang baca perlahan, kadang-kadang orang baca kuat. Tak kira lah orang baca kuat ke baca perlahan ke, yang penting penumpuan hati tu, ya. Hati tu kepada mana? Kalau kita duk baca, suara duk baca alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, hati kita entah ke mana pun tak jadi juga. Dia yang penting penumpuan hati tu, ya, kepada apa yang kita minta. Adapun yang dimaksudkan dengan lafaz as-sirra dalam ayat itu seperti rahsia. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa tadi dalam ayat. Adapun dimaksudkan dengan lafaz as-sirra, artinya rahsia itu ialah perkara yang disembunyikan oleh anak Adam pada dirinya sendiri dan dia tidak ingin orang lain mengetahuinya, hanya dia seorang diri yang mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya.
Bak kata pepatah apa dia? Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut, ya. Ada benda yang kadang-kadang kita tak boleh pecahkan di mulut. Kita biar pecah di perut sampai mati. Kita sorok rahsia tu, ya. Maka Allah akan sembunyikan keaiban kita di hari akhirat nanti. Kadang-kadang kita memang rasa aku nak luahkan aja. Peduli apa, orang nak marah-marahlah. Tapi kita urut dada, kita sabar. Kita kata apa? Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Betul tak? Di akhirat besok Allah saksikan, ya, betapa ketahanan kita menyimpan rahsia tadi, ya. Jadi itu semua dikira ganjaran pahala. Kemudian perkataan akhfa tadi, ya, dan dimaksudkan dengan lafaz akhfa artinya yang lebih tersembunyi lagi. As-sirra tu, ya, rahsia tersembunyi juga. Tapi ada lagi yang lebih tersembunyi, iaitu wa akhfa, perkataan wa akhfa, iaitu perkara yang tersembunyi pada pengetahuan anak Adam, sedangkan anak Adam itu nanti akan melakukannya, maka dia tidak mengetahui apa yang akan dilakukannya kelak, sedangkan Allah pula mengetahui perkara itu. Kesimpulannya, apa yang dirahsiakan oleh anak Adam, Allah mengetahuinya, dan Allah juga mengetahui akan apa yang bakal dilakukan oleh anak Adam, sedangkan anak Adam itu sendiri tidak mengetahui. Segenap rahsia, segenap aspek yang tersembunyi Allah mengetahui. Allah yatawalla sarair, Allah yang mengendali segala rahsia. Kita tak tahu, ya. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Jadi perbahasan pagi ini lebih cenderung kepada tauhid ataupun mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam perbahasan ini, ya. Mudah-mudahan kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam jiwa-jiwa kita, dalam hati kita, ya. Kadang-kadang kita berdoa, kita kata apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sedangkan dalam hati kita 1001 macam permohonan, betul tak? Sampai tak larat nak sebut. Ya, kalau sebut sekarang, ya, takut, ya, tak makbul pula doa. Jadi kita pun sembunyikan di dalam hati. Allah sajalah yang Maha mengetahui, ya. Allah SWT itu tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia mempunyai nama-nama yang baik. Jadi setelah sifat kesempurnaan yang telah terdahulu sebutannya itu, tidak ada sesiapa yang layak bersifat dengannya. Maknanya apa yang kita sebut tadilah, bagaimana yang Allah duduk di atas arash, bagaimana perkara rahsia, perkara yang zahir dan batin, sama ada perkara rahsia ataupun tersembunyi. Semuanya itu sifat kesempurnaan yang telah terdahulu sebutannya itu, tidak ada sesiapa yang layak bersifat dengannya melainkan Allah yang disembah dengan sebenarnya, itulah yang layak mempunyai sifat-sifat tersebut, ya. Dan sifat-sifat tersebut adalah nama-nama Allah yang baik, yang menunjukkan kepujian serta keagungannya. Sifat atau nama-nama yang baik bagi Allah itu ada 99, sebagaimana tersebut dalam hadis dalam menghuraikan ayat 180 Al-A'raf terdahulu. Ada dalam suatu Arab di sana, ya. Ada 99 nama Allah Ta'ala yang layak bagi Allah Ta'ala, yang tidak menyerupai makhluk, ya. Ada 99 nama, kurang satu tak cukup 100. Wa hal ataka hadithu Musa, sudahkah datang kepada kamu kisah Nabi Musa alaihi salam, ya, wahai Muhammad. Allah Ta'ala tempelak Nabi Muhammad. Wahal ataka hadithu Musa, sudahkah datang kepada kamu kisah Nabi Musa alaihi salam. Di sini Allah menyebutkan kisah Nabi Musa. Meskipun ayat ini terbentuk pertanyaan, tetapi bererti menguatkan berita yang bermaksud bahawa kisah Nabi Musa itu bukankah sudah engkau dengar? Pemberitaan yang serupa ini adalah tepat sekali
sebagaimana Nabi Muhammad SAW merupakan seorang nabi yang terhebat, yang teragung. Baginda telah dibawakan suatu kisah daripada salah seorang nabi yang terbesar, tidak kurang kebesarannya juga, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Betapa tidak, kerana Nabi Musa itu telah diajak bercakap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad pergi menghadap Allah Taala di waktu Isra dan Mi'raj, adapun Nabi Musa alaihissalam dikenali sebagai kalimullah, yang berkata-kata, yang bertutur dengan Allah SWT. Hanya manusia yang terbesar, hanya manusia yang agung, yang termulia, yang diajak bercakap oleh Allah, iaitu besar jiwanya dan besar kemuliaannya, keagungannya dan kemuliaannya. Tujuan Allah membawakan kisah Nabi Musa ini untuk menggambarkan kepada kita semua sifat-sifat yang patut dicontohi oleh orang yang akan menjadi orang yang hebat, orang yang besar, orang yang mulia, orang yang agung. Jadi ini dibawa oleh Allah SWT pada ayat 9 ini. Seterusnya ayat yang ke-10 ini Allah berfirman, إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Ketika dia melihat api, Nabi Musa tadi ketika dia melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku telah melihat api, moga-moga aku dapat membawakan kamu akan sepotongan api yang menyala, atau dengan api itu aku dapat menunjukkan jalan. Adalah diriwayatkan, diceritakan bahawasanya Nabi Musa AS telah minta izin kepada bapa mertuanya. Siapa dia bapa mertua Nabi Musa AS? Iaitu Nabi Shu'aib alaihi salam, untuk pulang ke Mesir. Asalnya Nabi Musa juga duduk di Mesir, apabila berlaku peristiwa pembunuhan yang tidak disengajai oleh Nabi Musa, maka dikejar oleh Firaun. Tentera Firaun, Nabi Musa tadi telah lari ke kampung Nabi Shu'aib. Itu kisahnya panjang, kerana menziarahi ibu dan saudaranya. Ini satu riwayat, satu cerita bahawa Nabi Musa AS telah meminta izin kepada bapa mertuanya Nabi Shu'aib untuk pulang ke Mesir kerana menziarahi ibu dan saudaranya. Ibunya sendiri yang menyusukan dia semasa dia diselamatkan daripada daripada laut Sungai Nil. Kan Nabi Musa dihanyutkan dalam Sungai Nil. Ini pun cabaran juga. Setelah izin diberikan, maka keluarlah ia bersama keluarganya, keluarga Nabi Musa tadi, dan jalan yang dilalui adalah lain dari yang biasa, takut diketahui oleh raja negeri Syam, sekitaran laut Mediterranean. Apabila dia sampai di sebuah lembah bernama Wadi Tua, yang terletak di sebelah barat dari Jabal Tar, iaitu gunung, tiba-tiba malam yang gelap gulita dan musim sejuk yang bersalji tadi, tambahan pula binatang-binatang ternakannya telah berselerak. Dia tidak mempunyai air dan dicubanya memasang pelita, tetapi tidak menyala kerana api pun tak ada. Dalam keadaan demikian, terlihat olehnya dari jauh di sebelah kiri jalan dari lereng gunung suatu cahaya api. Dia pun berkata kepada isterinya, anak Nabi Shu'aib, isteri dia anak Nabi Shu'aib, jangan pergi ke mana-mana, dan menyuruh mereka tinggal sahaja di situ supaya jangan mengikutinya dari belakang ke tempat yang dia tuju, ke tempat api itu bercahaya.
Jadi kata-kata ini ditujukan kepada isteri dan anaknya, khadamnya. Adapun isteri Nabi Musa itu ialah anak perempuan kepada Nabi Shu'aib, namanya ialah Safura, ya. Dan Safura ini mempunyai kakak bernama La'iyah, ya. Di antara kedua-dua anak perempuan Nabi Shu'aib ini, maka Nabi Musa telah memilih adik, iaitu Safura, untuk diperisterikannya, dan tinggal 10 tahun lamanya menolong keluarga Nabi Shu'aib mengembala kambing. Tempoh selama 10 tahun itulah dijadikan mahar ataupun mas kahwin, ya, Nabi Musa alaihi salam semasa bernikah dengan Safura. Kerana itulah, ya, yang telah disyaratkan oleh Nabi Shu'aib untuk mengawini anaknya, iaitu berkhidmat selama 10 tahun, ya. Ini pun boleh dinilaikan dengan keadaan situasi semasa hari ini, memandangkan, ya, nilai mata wang begitu mahal, ya, boleh, ya. Allah diriwayatkan setelah Nabi Musa sampai di Wadi Tua tadi, dia telah dilantik oleh Allah SWT menjadi utusannya, iaitu Rasul kepada Firaun di negeri Mesir untuk menyerunya supaya bertuhankan Allah SWT. Dan dalam pemergiannya ke Mesir itu, dia telah dihantar untuk mengucap selamat jalan kepada para malaikat sambil berjabat tangan ataupun bersalaman. Dan dia telah meninggalkan keluarganya di tempat mereka ditinggalkan dahulu. Di situlah mereka tinggal beberapa lama, tidak pergi ke mana-mana, ya. Tiba-tiba melintas di situ seorang pengembala kambing yang datangnya daripada negeri Madian, iaitu daripada kampung Nabi Shu'aib, yang telah mengenalinya dahulu, lalu dibawa pulang ke rumah Nabi Shu'aib. Apabila kedengaran berita tentang Nabi Musa telah sampai di Mesir, kemudian menyeberangi laut, melarikan kaum Bani Israel di seberang laut, ya, dengan selamat, sedangkan Firaun bersama bala tenteranya telah karam di Laut Merah tadi. Maka Nabi Shu'aib menghantarkan keluarga Nabi Musa ke Mesir. Inilah yang dinyatakan oleh Allah SWT ketika dia melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku telah melihat api, moga-moga dengan aku dapat membawakan kamu akan sepotongan api, maksudnya untuk penerangan dan menghangatkan badan, atau dengan api itu aku dapat menunjukkan jalan, dijadikan obor, kerana mereka telah tersesat jalan menuju ke negeri Mesir. Dan Nabi Musa menggunakan lafaz au tadi, ya, au, ya, perkataan dalam Al-Quran tadi disebut idra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabazin. Kemudian ada perkataan au, ya, au ajidu 'alan nari huda. Artinya, ya, atau, ya, au itu atau, ya, dalam ayat ini, sebab dia kurang yakin dapat menepati janjinya untuk kembali menemui keluarganya. Dan memang benarlah setelah dia dilantik menjadi Rasul, segera menuju ke negeri Mesir lebih mengutamakan tugas yang diperintahkan oleh Allah daripada kepentingan keluarganya. Jadi Nabi Musa ini tinggalkan keluarganya yang, ya, keluarga Nabi, perempuannya serta anak-anaknya tadi untuk menjalankan tugas. InsyaAllah pada pelajaran yang akan datang, ya, kita akan sambung. Falamma ataha nudiya ya Musa. Manakala dia telah mendatanginya, tiba-tiba dia panggil, wahai Musa, ya. InsyaAllah akan datang pada ayat 11. Kita akan sambung. Kita tangguhkan dahulu sehingga kita bertemu kembali. Mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. وادفع عنا البلاء والوباء والبلاء والرياء والزنا والأهواء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة عن بلدان المسلمين أما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم ارزقنا بتلاوة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الله أكبر الله